أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. Maksudnya, maka pada hari ini tidak ada baginya di sini seorang pun dari kaum kerabat serta sahabat handai yang dapat menolongnya, dan tidak ada makanan baginya malaikat dari air danur yang tidak memakannya malaikat orang-orang yang melakukan perkara yang salah. Maka aku bersumpah demi segala yang nyata yang kamu melihatnya dan segala yang gaib yang kamu tidak dapat melihatnya, bahawa sesungguhnya Al-Quran itu ialah wahyu dari kami yang disampaikan oleh Rasul yang mulia, dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair sebagaimana yang kamu dakwakan, tetapi sayang amatlah sedikit kamu beriman. Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang bomoh sebagaimana yang kamu katakan, tetapi sayang amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Al-Quran itu diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam. Bahagian yang pertama di dalam ayat-ayat yang kita baca pada hari ini menyatakan tentang apa yang ditimpa oleh ahli neraka, mereka yang kafir, yang mengerjakan maksiat, yang tidak bertaubat, maksiat yang besar, sehingga amal baiknya tidak boleh menampung amal yang jahat, maka mereka dihukum masuk ke dalam neraka. Tahulah bahawa ahli-ahli neraka itu sangat terseksa dan diseksa dengan sebab perbuatan dan amalan mereka sendiri. Dan Allah Ta'ala menjatuhkan hukuman ini dengan seadil-adilnya. Ditugaskan malaikat untuk menulis amal manusia. Apa saja manusia buat, perkara dunia, perkara akhirat, semua malaikat tulis belaka. Dan Tuhan jadikan anggota dia sendiri, kulit dia sendiri jadi saksi bila dibicarakan di hari kiamat kelak. Walaupun Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala-galanya, Allah Ta'ala tidaklah menghukum dengan maha mengetahuinya sahaja. Dibawa tulisan-tulisan malaikat, dibawa saksi-saksi, saksi daripada makhluk dan saksi daripada dirinya sendiri. Kalau orang ni layak mendapat syafaat, Allah Ta'ala izin mendapat syafaat Nabi, mendapat syafaat malaikat, mendapat syafaat ulama, mendapat syafaat syuhada dan lain-lain yang diizin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Ta'ala tak izin mendapat syafaat, tak layak mendapat rahmat, dimasukkan ke dalam neraka. Falaisa lahul yawma hahuna hamim, maka tidak ada baginya pada hari ini, pada hari mereka di hari kiamat kelak menerima hukuman, tidak ada hamim, tidak ada kawan. Sama ada kawan di kalangan keluarga, kawan yang paling akrab,
yang paling baik di atas dunia, siapa dia saja, tidak boleh menolong dia bila dia dihukum masuk ke dalam neraka dan tak layak mendapat syafaat. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan malaikat makanan yang disediakan untuk ahli neraka. Di antara disebut di sini ghislin. Ghislin ialah air-air kemaluan, air-air daging, darah dan sebagainya, sekadar najis ahli-ahli neraka yang sangat panas. Ini menjadi minuman dan makanan dia. Di samping dalam ayat yang lain disebut dengan zakum dan lain-lain lagi, makanan-makanan yang sangat menyakitkan. Bukan saja neraka itu sakit, makanan dia pun menyakitkan. Wala ya'kuluhu illa al-khati'un, tidak memakannya makanan-makanan itu dan minuman itu malaikat oleh orang-orang yang berdosa, orang yang berdosa yang tidak bertaubat. Allah Ta'ala membuka pintu taubat seluas timur dan barat, seluas langit dan bumi. Tetapi puak-puak ni tak ambil peluang untuk masuk pintu taubat ni. Degil sangat, berasa dia pandai sangat, berasa dia bijak sangat, berasa dia lebih sangat, maka pada muka dia terima hukuman pada hari kiamat kelak. Fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Aku bersumpah dengan demi apa yang kamu lihat, yang kamu nampak. Sama ada kamu nampak dengan mata, termasuklah nampak dengan menggunakan teropong yang boleh membesarkan segala yang halus, boleh nampak. Wa ma la tubsirun, dan demi apa yang kamu tak nampak, di sana ada makhluk-makhluk yang gaib, malaikat, jin, roh dan lain-lain yang tak boleh nampak dengan teropong, dengan alat apa sekalipun. Tapi makhluk ini ada. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk yang dapat dilihat dan makhluk yang tak dapat dilihat. Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya ia Quran yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada kita pada hari ini dengan riwayat yang sahih. Laqawlu rasulin karim, ia adalah kata-kata yang disampaikan, diwahyikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, rasul yang sangat mulia. Sudahlah malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak sekali-kali durhakakan Allah. Mereka buat apa saja yang Allah Ta'ala perintah. Itu seluruh malaikat. Di kalangan seluruh malaikat ni, yang terbaik iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Inilah yang membawa Al-Quran, firman Allah, disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama mengatakan Rasulun Karim ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sendiri yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pilih, bukan orang pilih. Tuhan sendiri pilih. Dipilih dengan tapisan yang sangat halus, yang sangat cermat, yang kita tak mampu nak fikir. Daripada seorang manusia yang dilahirkan di Makkahul Mukarramah, yang jauh daripada tamadun, jauh daripada ahli kitab, jauh daripada segala manusia yang lain, dibersihkan ruh dan jasadnya, dibersihkan dirinya untuk menerima Al-Quranul Karim. Wa ma huwa biqauli syair, dan Quran itu bukan cakap penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sahaja kalangan kamu yang beriman. Kerana di sana ada pemimpin-pemimpin musyrikin yang menuduh bahawa Quran ini adalah syair. Sedangkan orang-orang Arab, orang yang bijak syair, dia tahu syair. Bila orang luar mari mengerjakan haji di Mekah, kerana ibadat haji ini ibadat yang ditunaikan oleh orang Arab dan bukan Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Ibrahim yang buka Mekah ni diakui adalah bapa rasul-rasul. Dia anggap bapa
oleh penganut berbagai-bagai agama. Bukan sahaja orang Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW, termasuklah juga Yahudi dan Kristian. Termasuklah juga orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Bahkan ada kalangan ahli sejarah perbandingan agama mengatakan, termasuk yang di China, di India, yang jauh itu pun, mereka memuliakan Nabi Ibrahim AS. Disebut dengan bahasa mereka Brahma, Abraham, dengan bahasa mereka memuliakan Nabi Ibrahim. Oleh kerana itu sejak zaman dulu, sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, mereka datang ke Mekah. Ada kalangan mereka ni penyair. Bila pemimpin Mekah duduk keping mengatakan Muhammad baca-baca tu bukan apa syair, mereka dengar, syair lain, ini lain ni, luar biasa. Mereka tahu sendiri, wala biqauli kahin, dan bukan dengan cakap pawang, tok bomo yang menjampi, ahli-ahli sihir, ahli-ahli nujum, yang ada jampi mereka, jampi serampah mereka. Bila mereka dengar ini bukan jampi, qalilan ma tadhakkarun, sedikit sahaja kalangan mereka yang mengambil peringatan dan mengambil pengajaran. Mereka dengar. Diriwayatkan ada kalangan yang mengerjakan haji itu, seorangnya dia juga bomo, dia juga penyair. Dia kata, aku reti syair dan aku juga tahu ahab bomo. Nak dengar hak mak. Lalu kalau dia kata Muhammad ni gila ke sakit ke, ada orang kata Nabi ni gila, Nabi ni sakit, mari mimpi tak betul, biar aku tolong berabak dia kalau dia sakit. Lalu dia pergi dekat dengan Nabi, tanya Nabi, wahai anak, dia lebih tua lagi, tolong beritahu ke pakcik apa benda lah, takut anak ada mimpi tak molek ke, dia ganggu dia jin ke, ganggu dia apa. Lalu Nabi membaca Quran. Dan Nabi baca Quran, ini bukan syair, ini bukan japi tok bomo, ini bukan sebarangan cakap, ini adalah firman Allah. Orang yang bersih jiwanya, yang ikhlas, tahu ini firman Allah Ta'ala. Sampai hari ini pun ahli-ahli sains, ada dialog di Rusia, dialog di Eropah, ada ulama-ulama kita yang pergi berceramah di negeri-negeri orang kafir ni, ceramah pada ahli-ahli sains. Berlaku di zaman kita ni ahli-ahli sains yang dengar ayat Quran berkenaan dengan sains, ayat Quran berkenaan dengan laut, Quran berkenaan dengan langit, ayat Quran berkenaan dengan bintang cakrawala. Bila dia baca ayat ini ditafsir, dia ni ahli sains. Lalu tu mengucap dua kalimah syahadah, masuk Islam. Kerana menyadari ini adalah kalam Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang ahli sains tak boleh nak siapa. Kadang-kadang dia ambil ayat Quran, dia buat kajian sains, buat kajian, ada penemuan betul dengan Al-Quran kata ni. Al-Quran kata ni, ya sungguh betul. Termasuk dalam masalah haram. Hari ni dalam sains pemakanan baru tahulah dari babi ni ada mudarat, bakar ni ada mudarat, berzina ada mudarat, kahwin tak ada mudarat. Baru mereka sedar ini kalam Allah Ta'ala, bukan sebarangan. Tanzilun min Rabbil Alamin, menurunkannya, turunnya, tanzilun, turunnya, min Rabbil Alamin, yang bertuhan semesta alam. Rabb dengan makna Tuhan yang menjadi, yang mentarbih, yang mengurus, yang mengatur perjalanan alam dengan peraturannya, itu makna Rabb. Ilah makna Tuhan yang layak disembah, yang diibadahkan kepadanya. Rabb, Tuhan yang layak, yang menjadi dan mentarbih seluruh alam. Di sinilah malaikat mungkin nakir tanya, mar rabbuk, mar rabbuk, bukan ma rabbuka, itu salah. Mar rabbuk, man dengan makna siapa, ma dengan makna apa. Dalam bahasa Arab, ma ni untuk barang, untuk kayu, untuk batu, untuk bukit, itu ma. Ma ni untuk orang, untuk Tuhan, untuk malaikat, untuk makhluk-makhluk yang maha hidup. Tuhan yang maha hidup. Man, mar rabbuka, siapa Tuhanmu. Kalau ma tu barang berada, Tuhan jadi barang berada. Mar rabbuk, siapa Tuhanmu. Rabb dengan makna Tuhan yang menjadi, yang menjadikan alam, yang mengatur alam,
yang mengadakan peraturan-peraturan bagi alam. Tuhan bukan sahaja menjadikan makhluknya, termasuklah menjadikan peraturan. Contoh yang paling dekat, ikan. Ada ikan boleh hidup dalam air masing. Kita bawa ke air tawar, pening mampus lalu. Ada ikan boleh hidup dalam air tawar, bawa ke air masing, pening mampus lalu. Ada begitu. Ada yang boleh yang hidup belaka. Ini adalah peraturan yang Tuhan buat. Begitulah manusia, ada halal, ada haram. Halal haram ni peraturan bagi manusia yang kita kena faham. Kalau kita langgar hak haram, samalah dengan kita bawa ikan masing pergi ke air tawar, mati. Begitulah makna bercanggah dengan kejadian. Ini Rabb. Siapa Tuhan yang menjadi, mentarbiyah, mengurus segala peraturan bagi kamu. Di sinilah bila nak semayang, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Tiap-tiap semayang waktu, alhamdulillah rabbil alamin. Tuhan yang menjadikan seluruh alam dengan peraturannya, dengan undang-undangnya. Di sinilah soalan malaikat, man rabbuk? Siapa Rabb? Tuhan yang mencipta, menjadikan peraturan bagi kamu. Walaupun soalan tu budak-budak sekolah kita baca dah soalan ni, boleh jawab mudah je soalan baca. Walaupun soalan baca tak boleh jawab, kerana jawapannya mengikut apa yang kita yakin di atas dunia ni, apa yang kita imani. Orang yang beriman dijawab Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku yang menjadi mentadbir, mengurus undang-undang, peraturan dia. Ini hukum hudud tolak. Nak jawab Allah Rabbi macam mana? Ini mana? Rabb. Masuklah hudud kisah ni Rabb. Ni kena faham balik. Mar Rabbuk, orang tu boleh jawab Allahu Rabbi. Kalau orang tu dia tak apa percaya ke undang-undang Islam ni, dia tak percaya, dia akan jawab, saya ikut orang kata Allah Rabbi, saya pun kata jugalah. Jawab dia lekung, kena katok. Kena katok lah jawab dia. Amun tak beriman, tak percaya. Ini dia. Kita kena faham. Ini makna Rabbil Alamin. Tanzilun, menurunkan Quran ini. Turunnya Quran, tanzilun. Dalam bahasa Arab, nazala makna turun. Anzala makna turun. Nazzala makna turun. Nazzala yunazzilu tanzil. Nazala yanzilu nuzul. Anzala yunzilu inzal. Semua makna turun. Tapi perkataan bahasa Arab dengan sabdu nazzala yunazzilu tanzil, menurunkan dengan cara yang sangat tegas. Bila ada sabdu ni, dia makna yang mubalaghah, dengan makna yang tegas. Mudah erti lagi ke? Tanzilun min rabbil alamin. Sungguh-sungguh menurunkan Quran ni min rabbil alamin, bertuhan yang mencipta, yang mengadakan peraturan bagi seluruh alam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadnahu minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Maksudnya, dan kalau sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Al-Quran itu memperkatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan, sudah tentu kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami.
kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya ia mati dengan serta-merta. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu daripada menipanya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu tetap menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami sedia mengetahui bahawa ada di antara kamu yang mendustakan Al-Quran, maka kami akan membalasnya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tentu akan menyebabkan penyesalan bagi orang-orang yang kafir semasa mereka menerima balasan. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini. Oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang Maha Besar. Setelah Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kejahatan, kekufuran dan keingkaran orang-orang kafir, khususnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada kalangan penduduk Mekah yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpengalaman dengannya sallallahu alaihi wasallam, melihat benarnya amanahnya, segala akhlaknya yang mulia, mengakui cerdik dan bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dibaca Quran, mereka membohongi Al-Quran itu. Ataupun kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian, yang sudah diberitahu oleh Rasul-Rasul di zaman masing-masing akan zahir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang diwahyukan kepada nabi-nabi mereka, menyatakan akan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi penutup sebelum berlakunya hari kiamat. Bahkan kajian yang terkini di zaman baru menggunakan alat-alat komputer dan sebagainya dapat membaca dengan cepat, menemui juga di dalam kitab-kitab agama lain, agama Hindu, agama Buddha, agama Majusi dan agama lain, mendedahkan tentang berita kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka membohongi Al-Quran, membohongi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menegaskan di dalam ayat ini betapa Allah memelihara Al-Quran itu setelah diturunkan kepada Rasulnya yang dipilih di akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, dan kalau bukan dia sungguh, kalau sekiranya dia Muhammad SAW itu mereka mencipta kata-katanya sendiri, bukan Quran, bukan firman Allah Ta'ala, direka sendiri, dia beritahu kepada orang ini firman Allah, padahal dia reka sendiri. Kalau sekiranya Muhammad itu mencipta sendiri kata-kata, bukan semua, sebahagian Quran itu direka-rekanya, la akhadna minhu bil watin, la akhadnahu minhu bil yamin, nascaya kami bertindak ke atasnya dengan tindakan yang kuat dan keras. Asal perkataan yamin dengan makna tangan kanan, tangan yang paling kuat, dibandingkan tindakan yang kuat, yang keras. Aku akan hukum dia serta-merta, Tuhan kata, dengan tindakan yang kuat. Kalau sekiranya Muhammad itu mereka sendiri kata-kataku dan firman aku. Thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami putuskan tali jantungnya. Tali jantung ni mukjizat Al-Quranul Karim. Mana tahu jantung ni ada tali, dia ada orak, dia ada saraf dia yang menyambungkan darah. Kalau tertutup orak tu mati selalu, kalau putus orak tu mati selalu. Quran memberitahu, manusia mana tahu zaman dulu.
Sekarang ni barulah orang tahu menggunakan alat-alat moden. Rupanya jatuh ni ada saraf dia, ada orak dia, ada tali dia yang menyambung. Ada spare part pula dekat besi, betis boleh sambung pula buat pembedahan jantung. Rupanya jantung ni ada saluran dia, ada orak dia yang menyambung, menyalurkan darah kepada tubuh badan bagi menghidupkan manusia. Kalau putus orak tu, tersekat orak tu, boleh jadi mati. Quran mendedahkan, kalau sekiranya Muhammad SAW yang aku pilih ni reka-reka Quran, aku kerak tali jantung dia, mati serta-merta. Di sini mukjizat ilmu yang ada dalam Al-Quran Al-Karim yang kita kena sedar. Menandakan Muhammad belajar di mana? Jatuh ni ada orak, jatuh ni ada tali. Muhammad belajar di mana? Dia lulus fakulti perubatan. Mengaji sains di mana? Tak mengaji di mana? Ini daripada Allah Ta'ala, daripada Tuhan. Kalau sekiranya Muhammad itu mencipta, aku kerak tali jantung dia, kerak saraf jantung dia, putus terus. Bukan sahaja sekat, putus terus, mati serta-merta dia. Ini amaran daripada Allah Ta'ala untuk menyertakan Quran sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipelihara oleh Allah Ta'ala, bukan reka-reka Nabi Muhammad SAW. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang dapat memeliharanya. Tak ada siapa yang boleh halang kalau aku nak matikan Muhammad ni. Tak ada siapa yang boleh sekat. Betapa kasihnya sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi SAW, sehingga dalam peperangan Uhud, apabila pertahanan di bukit sudah ditawan oleh musuh, Nabi dikepung oleh musuh-musuhnya, sahabat-sahabat yang menjaga Nabi menadah belakang mereka, melindungi Nabi SAW. Nak tahan dengan menjaga dam dengan perisai, tadah belakang, menunjukkan bagaimana kesungguhan mereka mempertahankan Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi berada di Mekah, apabila Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya nak buat sesuatu yang zalim terhadap Nabi SAW, lalu Abu Talib, pak saudara yang sayang ke Nabi, panggil anak beranak semua sekali bermesyuarat dan membuat perjanjian untuk mempertahankan Nabi SAW di atas nama keluarga. Sehingga Abu Jahal tak berani nak buat ke Nabi, kerana Abu Talib ada dan keluarga yang kuat mempertahankan Nabi SAW. Tapi Tuhan kata, kalau Nabi itu pelawak, Nabi itu bohong, aku kerak tali jantung dia. Tak ada siapa yang boleh mempertahankan Nabi. Menunjukkan bahawa Quran sebenarnya daripada Allah. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, maka sesungguhnya Al-Quran itu tadhkiratun, peringatan, pengajaran, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang takutkan Allah, mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya, percaya kepada adanya hari pembalasan. Kalau lawan Allah Ta'ala kena hukum dunia, kena hukum di akhirat, percaya menyebabkan mereka bertakwa kepada Allah, maka mereka menjadikan Quran sebagai petunjuk. Sebagaimana disebut pada permulaan surah Al-Baqarah selepas Al-Fatihah, yang kita doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Kemudian surah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, kitab ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa menjadikan Quran sebagai petunjuk. Ayat ini menyatakan wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, sesungguhnya Quran juga adalah peringatan, bukan sahaja petunjuk, peringatan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hanya mereka yang bertakwa kepada Allah yang jadikan Quran peringatan dalam hidup di dunia dan hidup di hari akhirat. Dalam hidup di dunia, Quran kata haram, haram. Quran kata halal, halal. Quran kata orang buat jenayah kena hukum kisah, kena bunuh, bunuhlah. Kena bayar diat, diatlah. Quran kata kalau orang melakukan kesalahan akhlak, hukum hudud, hukum hududlah.
Kalau pakar hukum lain tak boleh. Hanya mereka yang bertakwa saja. Kalau mereka yang duduk bercakap tak boleh pakar, zaman learning tak boleh pakar, itu tak ada takwa dalam diri dia. Kalau tak ada takwa boleh tahan, tak ada iman pula. Iman tak ada habis. Batal iman dia. Punuh ranu habis. Jangan main-main. Semua yang ada dalam Quran, sama ada yang berkait dengan ibadat, yang berkait dengan munakahat, perkahwinan, keluarga, berkahwin, bercerai, nafkah dan sebagainya, yang berkait dengan jual beli, dengan pertanian, yang berkait dengan politik, berkait dengan undang-undang dalam negeri, undang-undang antarabangsa, yang berkait dengan segala-galanya adalah tadhkiratul lil muttaqin. Peringatan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang takutkan Allah, gerun untuk melanggar perintahnya dan bersedia untuk menunaikan perintahnya bila-bila masa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sesungguhnya kami, yakni kami Allah, lana'lamu, kami tahu, anna minkum mukadzibin, ada di kalangan kamu orang-orang yang membohongkan Quran. Aku tahu, Tuhan kata, ada kalangan kamu yang tak percaya ke Quran. Kata bohong pula Quran ni, tak betul Quran ni. Ada kalangan kamu yang begitu. Bukan saja di zaman Nabi SAW, termasuk di zaman sekarang ni pun. Dok tapi perangai. Kalau mulut dok, tekoh laku perangai menunjukkan dia membohongi Al-Quran, tak percaya ke Quran. Tak usah nak ngelak lah. Tak usah nak tipu, nak mengelak. Orang boleh mengelak, Tuhan tak boleh mengelak. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, maka sesungguhnya ia menyebabkan penyesalan terhadap orang-orang yang kafir, orang yang ingkar. Orang-orang yang ingkar akan menyesal akhirnya. Menyesal di dunia bila dah tua dah, bila nak mati. Kalau tua bertaubat boleh tahan. Tua tak bertaubat juga, nyawa sampai ke halqam baru nak bertaubat, tak jadi apa. Hari kiamat lebih menyesal lagi. Tak ada guna lagi untuk nak balik ke dunia. Tuhan tak izin dah. Bila habis tamat riwayat dunia, masuk alam akhirat, tak boleh balik lagi. Lahasratun 'alal kafirin, membawa penyesalan terhadap orang-orang yang kafir. Orang yang kafir akan jadi kesal dalam semua perkara yang berkait dengan Quran. Penunjuk Quran dia tak ikut. Quran kata benda yang memabukkan haram. Arak haram. Kenapa arak diharamkan? Kerana dia mabuk. Dikenali maqasidus syariah. Syariah ada maqasid dia. Tuhan haramkan arak, maqasid dia ialah kerana mabuk. Maka tiap-tiap yang memabukkan adalah haram. Beri namalah apa-apa pun, kalau memabukkan, merosakkan akal, haramlah. Maqasidnya arak. Arak je sebut dalam Quran. Benda lain tak ada sebut dalam Quran. Tak apa-apa. Dia buat main begitu. Kena tengok maqasid dia. Maqasidnya ialah kerana memabukkan. Begitulah hukum-hukum yang lain, ada maqasid dia. Jangan duduk helak. Ada maqasid, ada tujuan dia. Tujuan hukum syarak. Bukan saja hukum syarak, tujuan hukum syarak mesti dikaji. Jangan kita reka-reka. Wa innahu, dan hari ini maqasid, tujuan hukum-hukum jenayah dalam Islam untuk mewujudkan keamanan. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Tuhan kata, bila Islam ditegakkan, dilaksanakan hukum syariatnya, maka negeri jadi aman. Perampok, penyamun, pencuri, segala penjahat tak berani. Bila hukum Allah dilaksanakan, maka berlakulah keamanan. Keamanan adalah kemuncaknya. Tapi tak boleh pakai hukum Islam. Tak pakarlah. Kena pakai hukum manusia, hukum hak England, hak Amerika, hak Perancis. Tinggal syariat Allah, maka maqasidnya, tujuannya tidak tercapai. Berlaku dalam keadaan hidup yang menakutkan, yang menyusahkan. Curi sana, curi sini, merampok sana, merampok sini, rasuah sana, rasuah sini, tipu sana, tipu sini, keliling pening. Ini kerana tak laksanakan syariat Allah. Wa innahu lahaqqul yaqin, sesungguhnya ia Al-Quran adalah haqqul yaqin, yang benar, yang meyakinkan.
Bukan saja benar, kita percaya benarnya, meyakinkan benarnya. Kita lihat dengan mata kita sendiri, rasa sendiri, Quran adalah benar, yang wajib kita yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka mengucap tasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang maha besar. Sahabat tanya Rasulullah, nak tasbih masa mana? Nabi kata, fi ruku'ikum, ketika kamu rukuk. Sabbihisma rabb subhana rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, pada masa rukuk. Betul, sabbihisma rabbikal a'la. Sampai Rasulullah, kat mana nak sebut? Nabi kata, inda sujudikum subhana rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Itulah disunnahkan tasbih pada masa rukuk dan sujud. Wallahu a'lam.